Saudara, salah satu hidangan istimewa semasa perayaan pertengahan musim luruh yang disambut pada hari ke-15 dalam bulan ke-8 kalender Cina sudah semestinya kuih bulan. Ini biasanya diperbuat daripada adunan manis berinti kacang merah, biji teratai dan kuning telur asin. Namun ia kini ditawarkan dalam pelbagai perisa, bentuk dan bungkusan unik untuk memenuhi cita rasa masyarakat tempatan. Kuih bulan dalam bentuk arnab, isinya pula durian Mao Shan Wang. Meskipun berbeza daripada bentuk kuih bulan yang bulat, arnab tetap satu simbol penting yang melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat Cina. Dan terdapat banyak lagi kuih bulan dengan perisa unik dalam pasaran kini. Saudara, pernahkah anda merasa kuih bulan berperisa kulit ikan mala? Di Home Favourites, bahan-bahan unik seperti madu maduka, cempedak dan juga susu Hokkaido digunakan sebagai inti untuk kuih bulan mereka. Ayo kita saksikan bagaimana mereka membuat pelbagai perisa ini. Home Favourites mula menawarkan pelbagai pilihan kuih bulan halal 3 tahun lalu. Ini didorong permintaan para pembeli korporat yang ingin meraihkan perayaan ini bersama para pekerja Islam mereka. Setiap tahun, ia memperkenalkan perisa-perisa unik yang jarang terdapat di pasaran termasuk jenis savory atau perisa dengan ramuan pedas. We wanted to do something different from what the other mooncake industrial bakery are doing it. And we see there's a market in this industrial. And we are trying to so-called keep the tradition going, to let the newer generation to think that mooncake is just not purely just white lotus paste, salted egg yolk. Menurut Ben, semakin ramai pembeli terutama golongan muda yang sanggup berbelanja lebih untuk perisa edisi terhad yang ditawarkan. Penjualan meningkat 10% setakat ini. Jadi Encik Ben, boleh tak anda tunjuk saya cara tradisional untuk makan kuih bulan ini? Sure, let me show you what is the traditional way to do it. Okay, so firstly I will just take it out over here. And take it here. So for my family members, actually I will cut it in bigger pieces to let them enjoy to the fullest. Tastes good. Bukan sahaja perisa baru dan unik yang menjadi ukuran, dengan persaingan yang semakin sengit, para penjual juga berlumba-lumba menempat hati pelanggan dengan bungkusan kuih bulan yang menarik. Kuih bulan di Madam Ling Bakery dibungkus dengan cara yang unik dan kreatif seperti di dalam beg bakul ini dan juga beg tangan ini. Every festive, especially during mid-autumn, is where a lot of consumers are spoiled with choice. So we thought that with nicer packaging and more interesting flavors, it will actually help to grab different consumers' attention and standing out from the crowd. Dan tawaran paling unik kedai ini adalah kotak permainan monopoli dengan 4 perisa kuih bulan. Ia hasil gandingan dengan syarikat mainan terkemuka dunia, Hasbro. We thought that Mid-Autumn is actually festive for everyone to gather together and have fun together. Why not we introduce a game that we used to play so that you can have the gathering, can have fun, and you can really bond together as a family. Jadi Cik, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang set monopoli ini. So one thing that's very unique about this Monopoly game box is the world's first Monopoly Mooncake Box Street Smart Edition, and every single icons that you can see that is specially drawn by our designer. We also built this 3D metal tin whereby it contains the mooncake inside, and after finishing the mooncake, you can actually reuse this. To us, this is actually a very sustainable mooncake box and definitely something that we will keep for years to come. Set monopoli ini laris dan habis dijual dalam masa 2 minggu selepas ia dilancarkan. Sebelum ini, Madam Ling Bakery juga pernah menawarkan kotak permainan lain seperti Snack and Ladder dan Catur Cina. Saudara, dari kuih bulan, mari kita beralih ke daging tiruan pula. Daging tiruan keluaran syarikat Beyond Meat dan Impossible Meat diakui berjaya menghasilkan daging yang sama rasanya dengan daging sebenar.
Namun kini syarikat pemula Novamit dari Sepanyol memasarkan apa yang dipanggil generasi seterusnya daging tiruan, iaitu bukan sahaja rasa tapi teksturnya juga sama dengan daging lembu atau ayam. Inilah daging yang mungkin lebih banyak dibeli pelanggan pada masa hadapan. Daging yang dibuat sepenuhnya daripada bahan tumbuhan. Bagi Novamit, misinya adalah menghasilkan daging tiruan yang meniru bahagian-bahagian berbisa daging lembu seperti rusuk, daging patang pinang, bahu dan sebagainya. What is difficult to do is the next generation, which is the whole cuts, which is in some way a holy grail, not only for the industry players that would like to have this product put in the market, but also for the consumers that are looking forward to taste a beef steak or a chicken breast. Teknik penghasilan tekstur kompleks seperti itulah yang hampir dicapai Novamit dengan menggunakan kaedah filamen mikro dan penyemparitan mikro. Novamit menyatakan ia berjaya mencipta mesin rahsia yang dapat melakukan tugas itu, tapi enggan menunjukkan mesin itu kepada pihak media. Namun cabaran Novamit kini adalah bagaimana meningkatkan penghasilan agar ia boleh dijual secara berskala besar dalam pasaran. Buat masa ini, hanya sebilangan restoran sahaja di Barcelona yang menghidangkan daging alternatif keluaran Novamit dalam menu mereka. Nampak seperti daging biasa, bukan? Saudara, kata orang jauh perjalanan, luas pengalaman dan kita dapat menyaksikan bagaimana orang lain mengamalkan budaya dan tradisi agama mereka. Para pelancong yang berada di Tokyo, Jepun minggu lalu berpeluang menyaksikan satu tradisi yang dijalankan 5 tahun sekali, dipanggil Pesta Agung Kuil Ushijima. Bila bercakap tentang kuil, kita lazimnya membayangkan sebuah bangunan besar yang dijadikan rumah ibadah. Namun, yang ini pula adalah puluhan kuil bergerak atau kuil muda ali yang diarak atas bahu sempena Pesta Agung Kuil Ushijima. Dalam pesta kali ini, 48 kuil suci muda ali atau mikoshi yang dipikul oleh ratusan peserta diarak di sekitar kawasan Asakusa di Tokyo. Sebilangan mikoshi ini bertahan sejak serangan udara Perang Dunia Kedua dan gempa bumi Kanto pada tahun 1923, iaitu salah satu gempa paling teruk pernah melanda Tokyo. Antara yang menyertai tradisi mengangkat mikoshi ini termasuklah pelancong. The first time I did it, I also bleeded from my shoulders. Yeah, it was like 2 weeks of pain until it got well. But yeah, now it's a little bit easier to withstand this kind of pain. Walaupun sukar bagi Encik Malvisi, semangat perpaduan yang beliau rasakan menyertai acara ini mendorongnya untuk terus mengambil bahagian. Bagi ramai bekas penduduk tempatan pula, mengambil bahagian dalam pesta ini merupakan peluang untuk mereka kembali bersilaturahim dengan bekas-bekas jiran masing-masing. Disebabkan itulah, ramai yang sanggup pulang ke kampung halaman mereka khususnya untuk acara ini kerana sudah mengambil bahagian sejak dari kecil lagi. Acap kali dalam majlis keramaian, ada saja tamu yang suka tapau makanan. Kicau minggu ini perbuatan seorang wanita yang tanpa segan silu mendesak untuk dibungkus makanan untuk dibawa pulang meskipun majlis belum lagi bermula. Cakap satu bungkus sekan tak boleh tapau. Beginilah keadaan di satu majlis kenduri apabila seorang tamu begitu berani mahu membawa bekal pulang ke rumah walhal majlis belum bermula. Cik, janganlah pentingkan diri sendiri. Orang lain belum makan lagi. Reaksi ramai netizen terhadap perbuatannya itu. Tidak, sebab sekarang ni Acik nak satu jenis lauk je. Kami tak kira lah. Bagilah satu meja Acik nak juga lauk. Mujur pekerja catering dilihat sabar melayanya. Okey, tak apa lagi kita borak dengan manager boleh. Sebab kita orang tak dapat tahu daripada tuan rumah tak ada cakap apa-apa. Manager kita pun tak ada cakap apa-apa. Kita orang tak boleh nak buat sekali. Ada kalau kita panggil Acik nanti apa kita orang kena. Nampaknya dia tidak tahu adab makan di rumah orang kenduri. Walhal dia dah makan di majlis kenduri itu, semua macam tak pernah makan setahun. Tak ada sifat malu sama sekali.
Bagaimanapun, tidak dipastikan sama ada permintaan tetamu wanita ini untuk dibungkus lauk kenduri dipenuhi atau tidak. Anda pula bagaimana? Bungkuskan saja untuk elak keadaan menjadi kecoh